Soalan 10, kertas 2. Okey, murid-murid, kita lihat 10A dahulu. Di sebuah dusun kebarangkalian, buah mangga masak pada tahun itu ialah P. Masak ialah P. Okey, satu sampel N buah mangga dipilih secara rawak dari dusun itu, diberi min dan variance masing-masing ialah 40 dan 15. Min 40, variance adalah 15. Begitu. N lah. Okey. So, seterusnya kita lihat untuk soalan A1. Okey, A1, cari nilai P. Cari nilai P. Macam mana tu? Okey, cari nilai P. Kita tahu min sama dengan 40. Apa rumus min? Min adalah apa rumus min? Min adalah NP sama dengan 40. Okey, biarkan. Apa rumus variance? Variance sama dengan 15. Variance adalah NPQ sama dengan 15. Okey, murid-murid, kalau kamu lihat di sini, kita dah ada NP. NP di sini. Okey, kita dah ada NP. Jadi cikgu gantikan. Di mana NP kita adalah 40, Q sama dengan 15. Berarti Q sama dengan 15 bahagi 40, cikgu akan dapat 3/8. Okey, sekarang kita nak cari P. Betul? Okey, P macam biasa sama dengan 1 tolak Q lah. Jadi 1 tolak 3/8 kita akan dapat 5/8. Okey, berjaya. Okey, kita lihat pula soalan 2. A2. Okey, sebuah bakul terdiri daripada 8 biji buah mangga. Okey, kita ada 8 biji buah mangga. Okey, didapati kebarangkalian buah mangga rosak. Okey, ialah 2/5. Okey, rosak 2/5. Okey, cari kebarangkalian sekurang-kurangnya 2 biji buah mangga yang elok. Okey, murid-murid, rosak 2/5. Maksudnya elok adalah 1 tolak 2/5, kita akan dapat 3/5. Sekarang soalan dia cerita berkaitan dengan cari kebarangkalian sekurang-kurangnya, macam ni tandanya, 2 buah yang elok. Okey, cikgu letak kat sini. Elok. Bila elok, okey, terus kita pergi ke elok. Dia punya kebarangkalian elok adalah 3/5. Jadi P kita 3/5. Q kita terbalik 2/5. Okey. Jadi sekarang kita ada 8 kan? Okey, kalau P sekurang-kurangnya 2, okey, lebih besar sama dengan 2, berarti P kita mungkin 2, mungkin 3, mungkin 4, mungkin 5, mungkin 6, mungkin 7, mungkin 8. Jadi kamu akan ada banyak rumus yang nak masuk. Okey, kita tengok apa yang tak masuk. Yang tak masuk adalah 0 dan 1. Jadi apa kata kita ambil 0 dan 1 saja. Yang kita tak nak ambil tu kan, berarti 1 tolak P X sama dengan 0, P tolak lagi P X sama dengan 1. Apa yang tak termasuk tu kita tolak lah, sebab jumlah semua kebarangkalian adalah 1. Okey, jadi 1 tolak, okey, rumus kita NC0 P 3/5 kuasa 0 2/5. Okey, N cikgu lupa pula. N kita 8. N kita 8. Okey, 8 tolak 0, 8. Tolak dengan 8C1, 3/5 kuasa 1 darab 2/5. 8 tolak 1, 7. 8 tolak 1, 7. Okey, kita semakin hampir. Okey, jangan risau kalau nilai kamu kecil. Kalau kecil, cikgu masukkan dalam standard form lah. Tolak 6.55336 darab 10 kuasa negatif 4. Tolak pula dengan 7.8643 darab 10 kuasa negatif 3. Jadi cikgu akan dapat 0.9915. Yeay, berjaya. Okey, kita tengok soalan B. Okey, kita tengok soalan B pula. Di sebuah sekolah, 90 orang murid menduduki satu ujian matematik tambahan. Markah yang diperoleh bertabur
secara normal dengan min 45 markah dan variance 144 markah. Jadi di sini untuk soalan B, okey, bilangan murid ada 90 orang. Okey, jadi diberi apa lagi tadi? Min. Min adalah 45 dan variance sama dengan 144. Automatik kita tahu standard deviation adalah set bagi 144 iaitu 12. Okey, seterusnya dalam ujian itu murid yang memperolehi 40 markah dan 60 markah akan dimasukkan ke dalam kumpulan juara. Cari bilangan murid dalam kumpulan juara. Jadi kalau kita nak tahu bilangan murid, kita kena tahu kebarangkaliannya juga. Jadi kita kena perlu cari kebarangkalian di mana di antara 40 ke 60. Dah dapat kebarangkalian, baru kita boleh tahu berapakah bilangan yang masuk dalam kumpulan juara itu. Jadi kita perlu tukar kepada Z-score lah. Okey, Z-score jangan lupalah rumus kita di mana 40 tolak min. Okey, per standard deviation, automatik sini tinggal Z. 60 tolak min per standard deviation. Okey. Jangan lupa kalau kamu ada banyak tempat perpuluhan, letak 3 tempat perpuluhan saja. 417. Z sini pula 1.25 tutup balik. Jadi kat sini cikgu suka buat graf dulu. Okey, untuk membantu kita mencari jawapan. Okay, ni graf cikgu. Astaghfirullahalazim. Okay, ni graf cikgu. Jadi kita akan dapat dua nilai, ada positif dan negatif. Negatif 0.417 dan positif 1.25 bererti tempat lorekan kita di sini. Okey, kita nak cari kebarangkalian yang warna merah. Jadi disebabkan dia melibatkan kiri dan kanan, jadi kalau kita lorek semua satu, jadi satu tolak tail kiri, satu tolak tail kanan. Jadi kena cari kebarangkalian kiri. Maksudnya lorekan yang kiri lah, yang warna biru ni, tolak biru. Okey. Jadi 0.417 kita cari kat sini. 0.417. Okey. 0.417 kamu tengok kat sini. 0.4 dulu. 0.4. Okey. 1 maksudnya kat sini 1. Jadi sini ya. Okey. Lepas tu 7 tu kamu pergi ke tepi ni, 7. Okey, yang selari dengan dia. Yang selari dengan dia 7 sini 25. Jadi salin sini 0.3409 tolak 25 letak paling hujung 00.0. Macam ni. Jadi kamu akan dapat berapa di sini? Okey, kamu akan dapat 0.3384. Okey. Jadi kalau kamu lihat ini adalah persilangan dia. Zaz. Okey. Jadi 0.3384. Jadi di sini adalah 0.3384. Itu adalah kebarangkalian biru di ekor kiri. Kita tengok di ekor kanan pula 1.25. Okey, jadi 1.25 ni cikgu padam dulu. Okey. Sekejap ya. Apa ni padam dia? Okey. Kita nak cari pula 1.25. 1.25 dulu. Mana 1.2? Okey, ni 1.2. Lepas tu 5. Pergi kat 5. Jadi tempat persilangan dia. Allah, silap. Sekejap. Zaz. Jadi kita akan dapat di sini tau. Ni persilangan dia. 0.1056. Okey, jadi teruslah cikgu kat sini. 0.1056. Jadi kita dah dapatlah kebarangkalian tail kanan, ekor kanan. Jadi macam mana kita nak cari kebarangkalian yang warna merah? Ini bererti 1 tolak kiri, tolak kanan. Macam tu. Jadi kita akan dapat 0.556. Okey murid-murid, ini adalah kebarangkalian yang dapat masuk juara. Macam mana kita nak tahu bilangan? Bilangan pula maksudnya kebarangkalian tadi
darabkan dengan berapakah bilangan murid kita tadi? 90 orang. Darab 90 orang, kita akan dapat 50.04. Kita round off kan? 50 orang. Okey. Jadi kita berjaya mendapat jawapan untuk B1. Okey, kita lihat B2 pula. Okey, untuk B2 cikgu padam dulu sini. Ni padam. Cikgu alihkan sikit lah ke sini. Okey, kita tengok untuk B2. Okey, B2. Diberi. Okey, diberi bahawa 63% orang murid lulus dalam ujian tersebut. Hitung markah minimum untuk lulus ujian itu. Jadi, kita mesti tahu kebarangkalian daripada di mana. Okey, kejap ya. Kebarangkalian di mana. Sekejap nak padam. Okay, X mesti melebihi berapa markah macam tu. Kita tak tahu berapa markah. Okay, tapi kita tahu 63% orang murid tu lulus. Jadi lulus. Maksudnya kita punya kebarangkalian adalah 63%. Okay, 63% tu adalah sebenarnya macam ni lah. 0.63. Okay, kalau kita nak lukis bagaimanakah rupanya 0.63. Okay. Okey, dia melebihi 0.5. Kalau dia melebihi 0.5, dia melibatkan positif dan negatif. Jadi cikgu buat garisan disebabkan lebih besar di sini, disebabkan lebih besar di sini, berarti cikgu lorek ke kanan lah. Dia melibat kiri dan kanan. Sini. Jadi kita tahulah kebarangkalian yang berlorek ini adalah 0.63. Jadi kita nak tahu berapakah nilai Z di sini. Ini nilai Z di sini. Nilai Z ni adalah negatif lah sebab dia berada di kawasan negatif. Okey, itulah nilai berapakah markah minimum. Okey, so sekarang kita nak cari, okey, kalau jadi macam ni, kita kena carilah berapakah kebarangkalian lorekan yang warna kuning ni, tail dia. Jadi tail dia kita tahu, nilai di sini pula adalah 1 tolak 0.63 lah. Okey, sama dengan kita akan dapat 0.37. Jadi kita tahu 0.37. Okey, jadi murid-murid, apabila kita menukarkan kepada bentuk Z, nilai Z score, di mana P, Z, tadi kita dah cakap kita nak cari 0.37 sebab apa? Dia sebelah kiri kan lebih kecil daripada M. Tolak min kita tadi berapa? Min kita tadi 45 per kita punya CCM piawai tadi 12. Macam tu. Jadi murid-murid kita nak tahu 0.37 ni apakah nilai Z dia. Jadi kita cari dalam jadual. 0.37. Jadi kalau 0.37 ini adalah yang berada di dalam ni. Ini adalah nilai kebarangkalian. Jadi kita kena cari apakah nombor yang dekat dengan 0.37. 0.37 cikgu besarkan sikit. 0.37. 0.3. Tengok sini. Ini yang paling dekat. 0.37. Okey. Jadi tu paling dekat kat sini 37, 3669. Itu ke paling dekat. Bolehlah itu paling dekat. Jadi cikgu letak dekat atas dia sini. 0.3707. Jadi bila kita tolak bezanya 7. Tapi pada masa yang sama kita tengok 0.3707 tu berada di sini. Berada di 0.33. Cikgu tulis kat sini 0.3 atasnya 3. Jadi kita kena kat sini 7. Yang sebaris dengan dia cari nak tolak 7. Mana 7? Sini 7. 7 pada nombor 2. Jadi atas ni 2. Jadi kita tahulah nilai Z kita adalah 0.332. 0.332. Okey. Ini nilai Z kita tahu.
0.332. Kita kembali semula di sini. Okey, disebabkan nilai Z kita negatif, maksudnya Z kita sama dengan negatif 0.332. Okey, kembali balik. Okey, balik. Kita tahu ini adalah nilai Z. Ini adalah nilai Z. Dia sama. Bila sama, kita keluarkan. Okey, sama dengan negatif 0.332. Jadi kita boleh carilah. Di mana M sama dengan negatif 0.332 ni darabkan 12 tambah 45 lah. Okey, jadi kita akan dapat 41.02. Okey, soalan tadi nak apa? Okey, jadi markahnya adalah mesti 41.02. Mesti lebih 41.02. Tapi mana susahlah kita nak cakap 41.02 kan. Jadi kalau 41 tak lulus lagi. Jadi kita teruslah letak 42. Macam tu. Okey, selesai.